Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء للهدي ولله الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, para hadirin sekalian, alhamdulillah pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, memberikan kelapangan masa kepada kita untuk hadir sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya sama-sama kita dapat duduk meluangkan masa mengambil ibrah daripada apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi pegangan hidup kita sehinggalah ke hari kiamat insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, sebelum kita memulakan kuliah kita pada malam ini, suka saya ingin memohon ampun dan maaf zahir dan batin. Pada pengajian yang lalu saya tak datang. Pada kehadiran ataupun kuliah yang lalu, jadual yang lalu saya tak dapat hadir. Bukan tak dapat hadir, tak hadir. Sebab keliru, sebab kesilapan jadual tu. Dia biasanya kalau dalam sebulan tu ada 5 minggu, macam satu hari bulan jatuh pada hari Jumaat ke hari Sabtu ke, dia akan jadi 5 minggu dalam bulan tu. Kalau tak silap bulan berapa? Bulan 4 kot last. Jadi saya keliru kat situ. Rabu yang keberapa, minggu keberapa. Jadi terlepas, terskip jadual tu. Rupanya patutnya saya datang pada minggu keempat. Saya ingatkan saya punya jadual minggu kelima, dan tertukar kat situ. Jadi mohon keuzuran daripada tuan-tuan, mohon maaf daripada tuan-tuan. Jadi malam ni kita insya-Allah dapatlah hadir sama-sama atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, kalau tak silap ini adalah kita punya pertemuan yang ketiga kalau tak silap. Jadi saya bawa malam ini hadis yang ketiga. Sebagai mukadimah, seperti sebelum ini, suka saya kongsikan beberapa poin ataupun beberapa kaedah ilmu hadis. Sebab kita baca hadis, jadual saya ataupun kuliah saya memang kita akan baca hadis 40. Dan kita bukan sekadar baca sahaja, dan kita juga perlu kenal hadis. Seperti yang kita belajar sebelum ini, hadis ini adalah dalil ataupun dipanggil mabadi' syariah ataupun mabadi' syari', sumber-sumber hukum hakam agama, sumber-sumber pensyariatan. Dialah dalil dan dialah nas. Kita pun kalau tak silap saya dah kongsikan, tapi kita boleh ulang balik, kita revision balik. Apakah perbezaan nas dan dalil? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan nas. Nas sama ada dia datang dalam dua bentuk juga, nas yang qat'i dan juga nas yang zanni. Itu kita simpan dulu. Al-Quran
Ya, kalamullah, kitabullah, dia merupakan nas, sumber paling utama, nombor satu. Kalau nak cari perkataan dengan solat, puasa, zakat, haji, apa semua ni, mula-mula kali akan dirujuk pada Al-Quran. Maka dalam Al-Quran kebanyakannya ayat-ayat yang dibawa datang, yang mujmal, yang mutasyabihat, yang tidak diperincikan, perlukan kepada penerangan, perlukan kepada penjelasan. Contoh ayat dalam Al-Quran, wa aqimus solah, dan dirikan solat. Tetapi dalam Al-Quran tidak dinyatakan bagaimanakah cara untuk mendirikan solat, bagaimanakah berapakah rukunnya, berapakah waktunya, bila masuk waktu subuh, dan apakah waktu-waktunya, berapa kali nak kena ulang dalam setiap hari. Maka tidak dinyatakan secara terperinci dalam Al-Quran. Maka datangnya Nabi SAW, maka Nabilah yang menerangkan wahyu Al-Quran. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan wa aqimus solah. Kemudian wa atuz zakah, ayat tentang zakat. Lepas tu ayat tentang haji, wa azim fin nasi bil haji, ayat tentang haji. Apakah yang dimaksudkan dengan haji? Nabi perincikan, Nabi bagi penerangan. Lepas tu ayat apa? Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kamu untuk berpuasa. Apa yang dimaksudkan puasa itu? Nabi bagi penerangan. Jadi setiap apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, setiap perkara, ucapan, perbuatan, perakuan, penyaksian dan sifat-sifat Nabi itu, itulah yang dinamakan sebagai hadis Nabi SAW. Jadi sumber yang kedua adalah hadis. Selepas Al-Quran, Al-Quran ini diperincikan lagi, diperhaluskan lagi, diterangkan lagi melalui hadis-hadis Nabi SAW. Contoh macam saya sebutkan tadi, dalam Al-Quran sebut wa aqimus solah, dan dirikanlah solat. Maka tak dikasih tu, tak ada perincian dia. Solat apa nak diri? Solat subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, berapa rakaat, apakah syarat, apakah rukun, apa sah batalnya dan sebagainya. Maka tidak diperincikan. Maka datanglah hadis. Bila kata macam mana nak solat, maka datang hadis Nabi SAW berkenaan dengan solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat, kata Nabi SAW. Maka Nabi bertunjukkan kepada kita, Nabi terangkan kepada kita, begini caranya solat, begini. Subuhnya 2 rakaat, zuhurnya 2 rakaat, asarnya zuhurnya 4 rakaat. Contohnya saya silap pula. Subuhnya 2 rakaat, zuhurnya 4 rakaat, asar pun 4, maghrib 3, isyak 4. Jadi Nabi terangkan rakaat demi rakaat bagaimana waktu-waktunya. Dalam Quran juga sebagai nas ataupun dalil, Allah SWT berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tuan-tuan tengok dekat jam waktu solat tu, atas tu dia ada ayat dia, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya ibadah solat itu kanat 'alal mu'minin, diwajibkan ke atas orang mukmin, kitaban mawquta, dan ditentukan waktu-waktunya yang tertentu. Maka solat ini ada waktu-waktunya. Sebab tu dia punya waktu. Subuh pukul berapa, zuhur, asar, maghrib, isyak, ada waktu dia. Tapi ada tak dalam Al-Quran memperincikan subuh masuk 5.49, zuhur masuk 1.13? Kalau dalam Al-Quran disebutkan secara terperinci waktu solat, jadi kena panjang lah, setahun punya jadual, setahun punya takwim dimasukkan Al-Quran. Jadi sebab tu tidak dalam Al-Quran tidak diperincikan, diperhaluskan waktu bila, jam berapa, minit yang keberapa masuk waktu solat. Walaupun dalam Al-Quran disebutkan inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta, ada waktu solat yang tertentu. Maka datang Nabi SAW, Nabi perjelaskan bagaimana nak dirikan solat subuh. Bila terbitnya fajar, waktu sekian-sekian, maka lakukan azan. Ini tanda masuknya waktu subuh. Bila terbit matahari, matahari tegak atas kepala dan digelincir sikit, maka masuknya waktu zuhur. Begitulah sampai asar, maghrib, isyak dan sebagainya. Nabi perincikan satu persatu tentang waktu solat. Sebab tu Quran dan hadis ini merupakan dua sumber utama nas utama ataupun dalil
yang paling teragung, paling utama sekali dalam mabadi syariah, dalam kita nak menentukan hukum hakam, kedudukan amal ibadah kita, akidah kita, syariat kita dan sebagainya, berdasarkan dua dalil ini, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kamu dua perkara. Nabi tak tinggalkan harta benda yang banyak. Nabi tidak mewasiatkan ataupun mewarisi harta pusaka dan sebagainya kepada kita, gunung emas tidak, rumah banglo yang besar, kereta yang banyak, kenderaan yang mewah tidak. Nabi hanya kata apa? Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu hanya dua perkara, kitabullah wa sunnati Rasulullah SAW. Dan di tengah-tengah tu Nabi sebut apa? In tamassaktum bihima, jika kamu lan tadillu abada. In tamassaktum bihima lan tadillu abada, jika kamu benar-benar ataupun betul-betul teguh pegang kepada dua-dua perkara ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Baik, apa dia? Kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua ini, Al-Quran dan juga kitabullah. Al-Quran dan wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua ini peganglah sungguh-sungguh sampai mati, dan ini sahaja yang kita nak bawa, ini sajalah panduan yang kita ada untuk menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Sebentar, ada panggilan pula. Call balik. Baik. Jadi yang kita bicarakan adalah hadis. Malam ini yang kita bacakan tentang hadis. Dan bila kita baca hadis ini, kita dah tahu dah. Wa fi'lun wa aqwalun wa sifatun wa taqrirun. Ada 4 perkara ciri yang dinamakan sebagai hadis, yang terbit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya, perbuatannya, penyaksiannya, dan juga sifat-sifatnya. Itu yang dinamakan sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni diutuskan bukan untuk siapa-siapa. Nabi ni bukan datang untuk suka-suka. Nabi ni bukan datang untuk nak cucuk tanam. Nabi bukan datang ke dunia, diutuskan ke dunia ni bukan untuk nak berniaga dan sebagainya. Nabi semata-mata datang untuk nak bawa, ajak manusia kepada Allah, bimbing manusia, tarik manusia, bawa kenal kepada Allah, dengan perbuatan, dengan kalamnya, dengan sifatnya, segala apa sahaja yang terbit pada Nabi, perbuatan dan sebagainya, maka itulah yang dinamakan sebagai Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sandaran kepada Nabi, sandaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana cara untuk kita nak beramal dengannya? Ini kita akan belajar nanti. Kaifa dalam satu kitab dia nama sebut apa? Saya lupa tajuk dia. Kaifa ta'amalu ma'a sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ajarkan kepada bagaimana cara untuk kita nak memahami ataupun nak mempelajari ataupun mengamalkan sunnah Nabi SAW. Adakah keseluruhan yang dibawa oleh Nabi itu perlu diamalkan, ataupun beberapa perkara saja yang diberikan takrir, diberikan penyaksian kepada Nabi untuk kita amalkan. Sebab ada juga perbuatan Nabi yang kita tidak boleh amalkan, dia menjadi khususiat kepada Nabi. Contoh, Nabi SAW diwajibkan untuk mendirikan solat qiyamul lail pada setiap malam. Ini salah satu contoh. Maka itu adalah merupakan khususiat kepada Nabi. Sebab dia Nabi, dia akan setiap malam dia kena bangun qiyamul lail dan sebagainya. Itu khususiat Nabi. Kemudian Nabi SAW, atau perbuatan Nabi SAW yang kita tidak boleh ikut, yang bukan disyariatkan, iaitu Nabi SAW berkahwin lebih daripada 4 orang. Kita ni kalau cerita bab ni orang lelaki suka lah. Kita masna wa thulatha wa ruba'. Dalam syariat kita boleh kahwin 1, 2, 3 dan 4. 4 tu full stop lah, maksimum lah. Tapi Nabi SAW boleh lebih daripada itu. Malah dalam riwayat Nabi bernikah ataupun berkahwin sehingga 12 orang isterinya. 12 orang isterinya. Tapi kita tak boleh ikut. Ini merupakan khususiat, keistimewaan yang dikhususkan kepada Nabi SAW sahaja. Sebab tu bila kita belajar hadis, kita kena faham, tak semua benda yang Nabi buat itu merupakan kewajipan ataupun keperluan pada kita, ataupun dibenarkan untuk kita mengikuti ataupun mengamalkannya. Ada beberapa benda yang menjadi khususiat kepada Nabi SAW.
lain antara yang lain. Nabi SAW tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah. Nabi SAW tidak menerima zakat, tidak menerima sedekah, tapi Nabi menerima hadiah. Kita boleh terima sedekah, kita boleh terima hadiah, kita boleh terima sedekah. Bahkan kalau kita susah jadi asnaf fakir miskin, kita boleh terima zakat. Tapi Nabi tidak. Bahkan bukan Nabi sahaja, Nabi dan ahli keluarganya tidak boleh menerima zakat maupun sedekah. Ini khususiat bagi Nabi, keistimewaan bagi Nabi. Tetapi ada orang nak hadiah, Nabi terima. Nabi nak hadiahkan sesuatu, Nabi terima. Hadiah boleh, zakat dan juga sedekah itu tidak boleh. Sebab syariat itu adalah untuk umat. Syariat itu adalah untuk umat, bukan untuk Nabi. Nabi perintahkan untuk mengeluarkan zakat sebagai tiba-tiba Nabi pula terima zakat. Tidak. Jadi dia ada beberapa perkara bila kita belajar, kita faham, insya-Allah kita tahu bagaimanakah cara sebenarnya untuk kita beramal dengan hadis ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dibenarkan, ada yang menjadi khususiat, keistimewaan, dan juga ada benda yang Nabi diam tapi kita boleh buat. Tidak menjadi masalah. Dia menjadi harus dipanggil mubah. Baik. Itu sebenarnya sedikit. Malam ini kita baca hadis yang ketiga daripada Matan Arba'in An-Nawawiyah, di bawah tajuk Rukun Islam. Ustaz kita ni umur dah 40 dah 50, takkan baru nak belajar rukun Islam Ustaz, carilah bab lain kan, ceritalah bab lain. Tapi ini dia punya tertib dia. Tertib bila kita baca hadis, meskipun daripada kecil dah kita dah belajar rukun Islam. Kat sekolah agama lagi kita dah belajar rukun Islam, kan? Kita dah belajar rukun Islam, rukun iman ni dekat sekolah agama lagi. Ya Allah, Ustaz ni dah besar umur 40, 50, dah pencen. Saya dah pencen Ustaz, baru nak ajar. Kenapa nak baca lagi tentang rukun Islam, kan? Tapi ini kita kena faham. Boleh jadi masa kecil kita belajar rukun Islam hanya kepada perkara ataupun poin-poin utama sahaja. Dan adakah itu yang dinamakan sebagai Islam semata-mata, ataupun rukun Islam yang 5 kita belajar tu, adakah itu sahaja Islam? Ataupun Islam ni banyak lagi? Sebab tu kita kena belajar. Bila kita belajar lagi dan lagi, belajar lagi dan lagi, maka kita akan faham demi faham, baru kita baru tahu begini rupanya tuntutan rukun Islam. Selama ini kita belajar kat sekolah itu asas sahaja. Dan bila kita belajar lagi dan lagi, baru kita faham huraian demi huraian, kupasan demi kupasan, penerangan demi penerangan, barulah kita punya iman Islam kita menjadi mantap, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti wa shaumi syahri Ramadan. Rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW yang bermaksud Islam itu dibina atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, melaksanakan haji. Dan kelima, puasa di bulan Ramadan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, matan hadis ini diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, atau gelaran dalam hadis ini, gelaran yang disebutkan di sini, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kita kalau belajar dalam ilmu hadis, tak lari daripada untuk kita belajar juga tentang ilmu dirayah. Sebab dalam hadis ini dia ada 2. Satu yang dinamakan sebagai ilmu riwayah, satu lagi ilmu dirayah. Dirayah dan riwayah, ada 2 hadis, 2 ilmu, 2 yang perlu kita faham. Secara asasnya kita akan terangkan. Baik. Ilmu dirayah adalah ilmu untuk kita mengenal siapakah perawi hadis, siapakah periwayat hadis, siapa dia Abdullah bin Umar. Kita akan baca nanti. Itulah dalam
dalam seni ilmu dirayah. Apakah kelayakan dia, kedudukan dia? Adakah dia ini seorang yang layak menjadi perawi hadis ataupun tidak? Siapakah dia? Sikohkah dia? Adakah dia boleh dipercayai ataupun tidak? Ini adalah dalam ilmu dirayah. Lepas tu pula dalam ilmu dirayah, ilmu yang sama juga, kita akan belajar tentang matan hadis. Matan itu teks hadis tu. Bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah. Kita akan belajar teks. Faham teks ini betul tak bertepatan dengan syarak ataupun tidak? Berlawanan ataupun tidak? Sahih ataupun tidak? Jadi dalam ilmu dirayah, kalau kita belajar, baru kita kenal mana satu hadis sahih, mana satu hadis dhaif, hadis hasan, dhaif dhaif jiddan dan sebagainya. Saya pernah sebut dulu kan hadis dhaif, tentang hadis dhaif ni yang selalu menjadi polemik, yang selalu menjadi perdebatan. Zaman sekarang ni orang sibuk-sibuk nak merad ataupun nak menolak hadis-hadis dhaif. Sedangkan kata Imam Nawawi, tidak semua hadis dhaif itu, hadis-hadis dhaif itu tidaklah ditolak, tetapi boleh diamalkan, boleh digunakan pakai dalam fadail amal. Boleh diamalkan walaupun disebut sebagai hadis dhaif. Tuan-tuan kena set dalam minda tuan-tuan, puan-puan, bila kita sebut hadis dhaif, bukan bermaksud hadis itu lemah. Bila kita sebut tentang hadis dhaif, bukan bermaksud hadis itu lemah. Tidak. Apa maksud hadis dhaif? Maksud hadis dhaif adalah hadis yang kurang syaratnya, kurang syarat-syarat ataupun tidak menepati syarat-syarat bagi hadis sahih. Kalau kita belajar hadis sahih, nanti kita belajarlah. Saya sebut sikit-sikit je. Kita belajar. Sebab kalau kita belajar semua malam ni pening lah. Nak baca biodata sahabat lagi dan sebagainya. Jadi hadis dhaif bukan bermaksud hadis lemah dalam bahasa Melayu kita. Dalam pemahaman kita bukan bermaksud hadis yang lemah. Maksud dia hadis dhaif adalah hadis yang tidak menepati syarat hadis sahih. Selesai. Selesai masalah. Antara syarat-syarat hadis sahih kita akan baca kemudian. Kalau kita baca semua, nanti dia akan pening. Tuan-tuan, atas meja ni, ini bukan kitab saya lah, memang masjidnya, suraunya, ada kitab Al-Ahadis Al-Muntakhabah. Hadis-hadis, himpunan hadis-hadis pilihan yang dikarang ataupun disusun oleh Syekh Muhammad Yusuf Kandahlawi, ulama di India, maulana di India. Dalam hadis-hadis Al-Muntakhabah ini, saya yakin dan saya membaca kitab ini, kebanyakan dalam hadis ini terkandung, dan kebanyakan dalam kitab ini terkandung hadis-hadis yang dhaif. Tetapi adakah kita perlu tolak buku ini, tolak kitab ini, tolak hadis-hadis dhaif? Tidak. Yang mengarang kitab ini adalah ulama besar. Dia muhaddis, ulama hadis yang besar, yang selayaknya membahas tentang ilmu hadis. Tapi kenapa dia memilih ataupun menyusun hadis-hadis yang dhaif? Ini bermaksud bahawa hadis-hadis dhaif tidak boleh ditolak, tidak boleh ditolak ataupun dirad sewenang-wenangnya, kerana hadis dhaif juga merupakan dalil, merupakan nas yang masih boleh diguna pakai, masih boleh diambil manfaatnya, masih boleh diamalkan dengan hadis-hadis dhaif. Ini bukan kata-kata saya, ini adalah kata-kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Azkar. Tuan-tuan boleh rujuk, dan kitab-kitab yang lain dalam majmu', saya pun ada disebutkan tentang perkara ini. Jadi hadis dhaif dalam ini banyak, tapi setiap bab yang dibawa ke dalam kitab ini dimulakan dengan hadis sahih. Kenapa dimulakan dengan hadis sahih kemudian dibawa pada hadis dhaif? Maka kita faham bahawa hadis dhaif ini merupakan sokongan kepada hadis-hadis yang sahih. Sebab itu tuan-tuan, bila kita belajar hadis, kita akan tenang dalam semua keadaan. Tiba-tiba orang datang kata, "Ustaz, tak boleh beramal ni, ini hadis dhaif ni, ini tak boleh ni Ustaz, ini sesat ni." Ini memang tak boleh, tak betul, tak boleh pakai ni. Ini semua hujah-hujah daripada hadis dhaif. Tuan-tuan, tenang dulu, sabar dulu.
Kita balik, buka kitab, rujuk alim ulama, rujuk pakar hadis, kita nilai, buat penilaian balik. Buat penilaian balik. Adakah dia benar hadis dhaif? Bagaimanakah kedudukan hadis itu? Sebab tu tuan-tuan, bila kita belajar, kita bila ada ilmu, kita akan semakin tunduk, semakin tenang jiwa kita. Tak jadi kelang kabut. Saya ingat dulu, mungkin saya pernah cerita kat sini tempat-tempat lain. Dulu zaman saya belajar lah. Zaman saya belajar dulu, dekat dapur rumah saya tu, saya tulis An-nazafatu minal iman. Satu petikan hadis, An-nazafatu minal iman, tanpa dekat sinki dapur. Bermaksud kebersihan itu separuh daripada agama. An-nazafatu minal iman, tanpa dekat sinki dapur. Sebab marah sangat housemate tak nak basuh pinggan. Kita ni jenis pembersih lah kan. Saya ni pembersih juga tak nak basuh pinggan, mangkuk apa semua, bersih pah apa semua kan. Kita yang kena basuh, lama-lama begang lah juga kan. Padahal masing-masing semua mengaji agama kan. Tulislah An-nazafatu minal iman, kebersihan itu separuh daripada agama, tanpa dekat ni. Esok saya balik rumah tengok dah kena koyak dah. Bukan setakat koyak, dah kena bakar. Kat situ juga dia bakarnya kan. Saya tanya siapa yang bakar ni, ada seorang ni mengaku dia kata yang kau tampal tu adalah hadis dhaif, tak boleh pakai. Hadis dhaif betul ditolak. Maka masa tu sebab kita ilmu pun tak cukup, kita diam je lah, dia tak nak gaduh, tak nak debat, tak nak apa, kita diam je lah. Betul lah tu hadis dhaif. Memang betul tuan-tuan, An-nazafatu minal iman itu adalah petikan ataupun matan hadis, kedudukan itu adalah hadis dhaif. An-nazafatu minal iman. Tetapi ada hadis yang sahih, ada hadis yang sahih cuma matannya berbeza, iaitu at-tuhur syatrul iman. Kebersihan itu syarat ataupun separuh daripada iman. Makna yang sama tapi matan yang berbeza. Bahasa Arab ni bahasa Arab. An-nazafatu minal iman dengan at-tuhur syatrul iman, dua hadis yang berbeza, dua matan hadis yang berbeza, tetapi maksud yang sama. Kebersihan itu separuh daripada iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Cuma yang saya tulis tu adalah matan daripada hadis dhaif, An-nazafatu minal iman. So orang duk marah ni, geng-geng yang kawan-kawan saya ni kebetulan memang diorang memang ngaji hadis kan. Terus tolak rat terus. Tak apa, kita pun baru juga, kita pun tak apa, terimalah kan. Basuhlah juga pinggan tu. Basuhlah juga pinggan tu. Okey. Jadi yang ada juga hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih, at-tuhur, kebersihan, syatrul minal iman, sebahagian daripada iman. Nampak tak tuan-tuan? Bila kita belajar lagi dan lagi, kita faham bahawasanya ada juga hadis dhaif, ada juga hadis yang sahih didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan, dihimpunkan oleh para ulama dan diperkuatkan, disokong oleh hadis-hadis yang dhaif ini. Disokong antara satu sama lain. Contoh dalam kitab ni dalam bab yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan mungkin sekadar baca matan dan terjemahan, tuan-tuan bolehlah baca. Tapi kita pun nak nilai mana satu dhaif, mana sahih, memang kita tak faham lah. Tetapi dalam ini juga ada terkandung hadis-hadis yang dhaif, tapi jangan kita pandang dhaif itu mesti ditolak mentah-mentah. Dhaif ini mesti tak boleh dipakai. Tidak. Dhaif tetap hadis. Walaupun dia dhaif, tetap hadis. Itu hanyalah kedudukan sahaja. Itu hanyalah kedudukan hadis ataupun status hadis sahaja. Kadang-kadang di mata ulama hadis ini, pada penilaian dia mengatakan hadis ini dhaif. Tapi pada penilaian ulama-ulama yang lain, ulama hadis-hadis yang lain, pada penilaian mereka hadis ini sahih, hadis ini hasan dan sebagainya. Sebab itulah kita jangan kalut, jangan terlalu cepat untuk nak menilai, tolak mentah-mentah, kecualilah hadis-hadis yang memang benar-benar diperakui majoriti ulama. Majoriti ulama mengatakan, majoriti ulama hadis mengatakan hadis ini tidak boleh diterima, hadis ini memang dhaif, bukan setakat dhaif, maudhu', hadis rekaan dan sebagainya, maka barulah kita boleh tolak. Baik. Dalam ilmu dirah yang kita sebutkan tadi, dia juga kita belajar tentang sanad ataupun perawi hadis. Dalam hadis ketiga yang kita baca ini, nama dia Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau merupakan anak kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu.
Dia merupakan seorang sahabat yang besar. Bapaknya Sayyidina Umar juga seorang sahabat yang besar. Malah khalifah nombor 2 dalam khalifah nombor 2 dalam Islam, khalifah Al-Thani. Baik, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu atau nama sebenarnya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qas bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Dia punya nasab salasilah keturunan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini. Salasilah itu berjumpa dengan salasilah Nabi SAW, bertemu di Ka'ab bin Lu'ay. Kalau kita belajar tentang nasab keturunan Nabi, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Ka'ab bin Lu'ay. Minta maaf kalau saya terskip. Jadi Ka'ab bin Lu'ay itu merupakan datuk ataupun moyang kepada Abdullah bin Umar dan juga moyang kepada Nabi SAW. Jadi dia bertemu ke situ. Abdullah bin Umar seorang sahabat Nabi. Bila kita sebut sahabat Nabi, bila kita sebut sahabat Nabi SAW, jangan kita bayangkan sahabat Nabi ni orang yang tua-tua, janggungnya panjang-panjang, sempanya besar. Tak. Sahabat Nabi ada yang muda-muda, umur belasan tahun, umur 20-an. Umur 20-an, macam contoh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, umur 10 tahun dia jadi sahabat Nabi. Umur 10 tahun dia telah pun diwakafkan oleh mak dia. Mak dia Ummu Sulaim bawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bawa berjumpa dengan Nabi SAW, dan dia kata, ambil Anas bin Malik ini duduk dengan kamu dan jadikan dia khadam sebagainya, ajarkan dia agama. Jadi Anas bin Malik antara seorang sahabat Nabi SAW yang berusia masih kecil itu, umur 10 tahun, dah jadi sahabat Nabi. Dah jadi sahabat Nabi, duduk dengan Nabi, tengok apa Nabi buat dekat rumah, dalam rumah, luar rumah, apa yang Nabi buat setiap malam, setiap hari semua. Anas bin Malik termasuklah dengan seorang sahabat yang kita bacakan malam ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, juga sahabat Nabi yang sama seusia dengan Anas bin Malik. Dia ada, kalau dalam ilmu hadis, dalam manaqib sahabat ini, dia ada 4 Abdullah yang famous, yang sama batch. Kalau Rasulullah bagi sama darjah, sama kelas, sama batch, iaitu Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Abbas. 4 Abdullah ni digelar sebagai Ubadillahi Arba'. Saya ulang, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Mereka ini satu batch, umur lebih kurang sebaya. Tapi sama sebaya itulah mereka sudah membesar dan menjadi sahabat Nabi SAW yang hebat. Antara 4 ni 2 yang paling hebat lah, Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Abbas. Jadi mereka kalau dalam kitab hadis, dia tak sebut sebagai nama, dia tak gunakan nama penuh. Dia akan gunakan nama kunyah ataupun nama gelaran. Abu Abdurrahman. Kalau Abbas pula digelar sebagai Ibnu Abbas, kan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, Ibnu Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dia pakai nama gelaran. Baik, Abdullah bin Umar, kita baca manaqib pun dah paling panjang dah. Saya ringkaskanlah. Abdullah bin Umar seorang sahabat Nabi SAW yang dikira sebagai aktsarun nas tatabbu'an. Seorang sahabat Nabi SAW yang sangat wara', sangat zuhud, sangat alim. Aktsarun nas tatabbu'an, yang sangat-sangat paling hampir mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa sahaja yang Nabi buat, sehingga kan Nabi jalan di satu tempat, ada pokok yang pokok rendang ke rendang, rendang ke rendang, rendang, rendang tu rendang raya tu, rendang. Satu pokok yang rendang itu Nabi jalan dan Nabi tunduk. Ada pohon, Nabi tunduk. Selepas kewafatan Nabi, dan pokok itu pun dah telah ditebang dan dibuang. Bila mana Abdullah bin Umar lalu kat situ, dan dia juga akan tunduk walaupun pokok dah tak ada, Nabi pun dah tak ada. Dia tetap lalu di kawasan tu, dia ingat masa Nabi lalu kat sini ada pokok, Nabi tunduk, dia pun tunduk. Sebab itulah dia digelar sebagai aksarun nas tatabbu'an, orang yang sangat-sangat mirip mengikuti segala gerak-geri Rasulullah SAW. Ini Abdullah bin Umar.
Ini hebatlah sahabat yang hebat. Dan dalam kitab ini disebut dia meriwayatkan hadis lebih daripada 1630 hadis. Kalau kata doktor dalam kitab Dr. Syekh Kamil Syekh Al-Azhar, dia mengatakan Abdullah bin Umar meriwayatkan lebih daripada 2600 hadis. Banyaklah hadis. Baik, sekarang itu kita bacakan tentang perawi hadis. Kita masuk pada matan hadis. Kata Abdullah bin Umar, "Bunyal Islamu ala khamsin." Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu terdirinya daripada 5 asas ataupun 5 perkara. Islam itu dibina, didirikan atas 5 perkara. Macam saya sebutkan tadi, ini merupakan asas sahaja. Asas kepada Islam. Islam itu terbina atas 5 perkara yang asas. Bukan bermaksud Islam ini hanya 5 perkara saja. Syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Islam bukan hanya 5 saja. Islam banyak lagi dalam perkahwinan, dalam munakahat, dalam muamalat, perniagaan, jual beli, dalam apa lagi, jinayat juga Islam. Islam ini banyak, lebih luas. Tapi asasnya ini 5. Syahadati an la ilaha illallah, mengucapkan 2 kalimah syahadah, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu pesuruh Allah, wa iqamis salah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wal hajjil baiti, menunaikan haji, dan juga wasawmi syahr Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Baik. Yang pertama, rukun yang pertama, kita baca rukun yang pertama syahadah. Kita alhamdulillah rata-rata daripada kalangan kita yang lahir daripada perut ibu yang Islam. Jadi kita ni, Islam kita tak perlu disyahadahkan. Islam kita secara automatik. Islam kita Islam melalui perantaraan ibu bapa kita. Lahir saja daripada perut ibu yang Islam. Dibesarkan dengan cara yang Islam. Sekolah-sekolah agama Islam, alhamdulillah. Jadi Islam kita tidak perlu disyahadahkan. Tidak perlu ada majlis ucapan nak kena ada acara masuk Islam pula, daftar perkim, tak ada. Melainkan kalau orang yang mu'alaf tu daripada asalnya daripada agama lain, dia datang untuk nak masuk Islam, itu baru diperakui, dibuat dokumen dan sebagainya, didaftarkan. Baik. Syahadah ini, kata ulama, syahadah ini dia asas. Sebab tu disebut dalam hadis bunyan Islam. Bunyan, dibina. Bunyan ni bunyan, satu bangunan ataupun satu binaan itu dibina dengan asas ini. Yang pertama adalah syahadah. Kalau kita ibaratkan satu bangunan yang hendak dibina, satu rumah yang hendak dibina, mesti mempunyai asas yang kukuh, mesti mempunyai binaan ataupun dia punya tapak yang kukuh. Kalau kontraktor disebut apa, dia tahulah, beam kan, dia kena konkrit bawah tu dulu, lantai tu kena konkrit habis. Kalau kata kawasan tu tanah lembab, tanah berair, tanah berpaya kan, kena tambah tanah dulu, bagi mampat, bagi betul-betul padat dan sebagainya, konkrit lagi. Orang kata apa, buat tapak gajah, betul tak? Kena ada kontraktor sini, buat tapak gajah ataupun dia punya beam itu. Lepas tu keliling-keliling tu, setiap tu dia ada dia punya beam-beam lagi, ikat lagi dengan besi apa nama? Besi apa tu? Besi itulah, dengan besi-besi tu, dengan batu kerikil dan sebagainya. BCR ke apa benda tak? Saya pun lupa nama dia. Sebab kita bukan kontraktor, kan salah sebut orang gelap lah. Jadi dia ada besi dengan simen, dengan batu dan sebagainya. Barulah dia jadi tapak asas konkrit yang kukuh. Barulah dibinakan tiang-tiang. Tiang-tiang ni lah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah. Ini tiang-tiang dia. Ini tiang-tiang dia. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebut as-salatu imaduddin. Salat itu merupakan tiang agama. Tadi kita dah bina asas, syahadah kita dah bina, kita dah ada syahadah, kita dah yakin, percaya kepada Allah, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang layak disembah, Muhammad itu pesuruh Allah, Muhammad itu Rasulullah, ikutan kita, Nabi kita, Rasul kita. Asas dah bina, maka kita mula bangunkan tiang demi tiang. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang bagi agama. Fa'il salahat barang siapa yang mendirikannya,
maka dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang tegakkannya, maka dia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah meruntuhkan agama. Jadi solat itu juga tiang agama. Kemudian diikuti dengan apa? Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, bayar zakat. Macam baru-baru ni kita bayar zakat fitrah. Cukup lah ustaz, kita dah bayar zakat fitrah setahun sekali. Itu zakat fitrah. Ramadan saja kita ada zakat fitrah. Zakat-zakat yang lain takkan tak nak kira. Zakat harta pecah lagi. Daripada zakat harta dia ada dua, zakat fitrah dan juga zakat fitrah dipanggil zakat badan. Zakat badan dia akan dikenakan setiap individu. Kemudian dia dipanggil zakat mal, zakat harta. Apa harta yang kita ada? Wang simpanan, emas, perak, perniagaan, pendapatan, saham, KWSP, apa lagi? Pertanian, peternakan. Semua sampai cukup haul dia, cukup nisabnya, diwajibkan keluar zakat. Saya tak ingat di sini Selangor ke KL? Selangor kan? Kalau tak silap saya boleh cek dekat website Selangor, website Lembaga Zakat Selangor. Nisab zakat untuk tahun 2022 ni kalau tak silap saya 22,000. Kalau tak silap lah, kalau tak silap. Seingat saya 22,000. Jadi dalam pendapatan kita, kalau dalam pendapatan kita setahun, pendapatan kita setahun, mana kata kalau sebulan, katakanlah sebulan 4,000 ke 5,000 kali dengan 12 bulan, dah kalikan pendapatan kita setahun, masuk gaji, bonus, segala benda lah. Kita punya income tu, income bulanan kita ataupun dikira sebagai total tahunan tu, melebihi nisab yang telah ditetapkan oleh pusat zakat, maka dikenakan bayar zakat sebanyak 2.5%. 2.5%. Sikit je. Kalau kata income ni kata 30,000, kira 2.5% daripada 30,000, macam tu. Bukannya keseluruhan. Lepas tu dalam Quran disebut khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Ambillah sebahagian, ulama perinci kata, ambillah sebahagian kecil daripada harta kamu untuk keluarkan zakat. Kecil sikit je zakat tu, sikit je, 2.5% je. Orang kata tak bankrupt lah kalau kita bayar zakat, malah kata akan tambah lagi. Tapi kita rasa macam bayar zakat ni berat lah, ya Allah, kan? Kita dah fikir setahun sekali cukup lah bayar zakat fitrah. Dan zakat fitrah yang dikatakan sebagai zakat harta itu, zakat yang perlu kita nilai balik, buat kiraan pendapatan kita bagaimana, wang simpanan kita bagaimana, buat kiraan. Kalau kita ada perniagaan, buat zakat perniagaan, berapa kita punya keuntungan perniagaan. Kalau syarikat Seri Berahan, biasanya kalau besar zakat dia tidak ambil daripada keuntungan, dia akan ambil kira daripada current asset. Contoh kata current asset, apa nama current asset Melayu apa? Allah lupa dah. Aset semasa. Daripada aset semasa syarikat, tolak liability, current liability, liability semasa syarikat, maka berapakah baki yang ada? Lepas tu buat tolakan itu, tolakan dan sebagainya, baru dikira zakat. Atau boleh rujuk besar zakat lah. Itu sedikit yang saya fungsikan. Zakat perniagaan. Tuan-tuan kalau balik kampung ada ternakan, balik kira berapa ternakan. Kita berhenti dulu azan isyak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تخلف Baik, kita sambung sikit. Kemana tadi? Zakat Baik, dalam Islam zakat ini terbagi pada dua. Satu yang dinamakan zakat badaniyah ataupun kita sebut sebagai zakat fitrah yang kita bayar setiap kali Ramadan. Itu pun ada orang kelang kabut tak bayar juga tahun ni. Banyak yang kata banyak kata tak bayar. Sebab apa? Raya mengejut, kan? Raya mengejut, Allah malam tu lah juga baru dapat keputusan, malam tu baru dapat apa tahu esoknya raya. Kelang kabut tak bayar zakat fitrah. Maka beramai-ramai lah beratur bayar zakat. Sini tak tahu Allah, tapi tempat saya nampak macam tu juga. Nampaknya macam tu lah. Baik. Baik, zakat yang pertama adalah zakat badaniyah ataupun dinamakan sebagai zakat fitrah yang kita bayar pada bulan Ramadan. Yang kedua dipanggil zakat maliyah ataupun zakat harta. Zakat harta itu pecahannya adalah zakat emas dan perak. Orang yang menyimpan emas, orang yang berjual beli dengan emas, orang yang memakai barang kemas, bagi ibu-ibu barang kemas pun ada zakat dia, boleh rujuk dengan pusat zakat. Lepas tu orang yang berniaga, zakat perniagaan. Orang yang dapat orang yang makan gaji, ada zakat pendapatan, zakat pendapatan. Kira berapa bulanannya, berapa tahunannya, tolak dengan PCP dan sebagainya. Kalau kata ada bonus, masukkan dengan bonus dan sebagainya, maka dikirakan zakat 2.5%. Kemudian zakat ternakan, zakat tanaman, zakat apa lagi? Zakat saham, KWSP dan sebagainya. Tuan-tuan jangan lupa buat kiraan balik, buat kiraan buat simakan. Zakat apa lagi yang tak dijelaskan ataupun tak ditunaikan? Orang yang tidak membayar zakat ini dia ada dua keadaan. Pertama, kalau dia tidak bayar zakat kerana malas, kerana sifat kedekut, kerana malas, maka orang ini dikira sebagai orang yang fasik, orang yang berdosa, melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia perlu bertaubat dan dia perlu bayar zakat. Taubat dan bayar zakat balik, qada balik. Tahun lepas tak bayar, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas tak bayar, dia kena bayar balik. Dia kena buatlah perkiraan, bayarlah balik, kan? Tapi keadaan yang kedua, kalau orang yang tidak bayar zakat bukan kerana malas, tapi dia menafikan kewajipan zakat.
Dia mengatakan zakat mana ni apa, zakat apa mana wajib kan? Zakat bukannya wajib kena bayar pun kan. Orang kaya je wajib bayar zakat, saya bukannya kaya. Padahal dia berharta, dia cukup haul, dia cukup nisab. Dia ni dikategorikan sebagai orang yang layak bayar zakat. Tapi dia menafikan kewajipan, kefarduan, tuntutan membayar zakat itu. Dia menafikan. Orang ini boleh jadi jatuh hukum kafir. Sebab zakat ni rukun Islam. Sama juga dengan solat. Kita sebut solat tadi. Solat pun ada dua keadaan. Orang yang malas mendirikan solat, dia tak mendirikan solat kerana malas semata-mata, maka orang ini berdosa besar. Dan dia dikira fasik. Tapi dia masih Islam. Dia masih Islam. Syahadahnya masih diguna pakai. Dia masih Islam. Cuma dia malas mendirikan solat. Dia sembahyang belum? Nantilah, kejap gila kan. Dia malas mendirikan solat, lama-lama dia tinggal. Dia malas mendirikan solat, tapi dia masih Islam. Dia masih Islam. Cuma dia telah melakukan dosa yang besar. Dia kena bertaubat dan ganti balik, qada balik solat-solat telah ditinggalkan. Tetapi kalau dia meninggalkan solat bukan kerana malas, tetapi dia menafikan kewajipan solat. Ada tuan-tuan, ada kat Malaysia ni banyak dah saya jumpa. Macam-macam lah dia punya pahaman dia. Dia menafikan kewajipan solat. Solat ni bagi orang yang apa nama, macam-macam lah saya nak sebut. Ada pula yang saya ada satu jumpa, dia kata Nabi SAW wafat pada umur 63 tahun. Nabi SAW wafat pada usia 63 tahun. Betul lah, dalam sirah betul lah Nabi wafat usia 63 tahun. Maka saya sekarang umur saya dah 70 tahun. Maka 7 tahun dah saya tak solat. Sebab Nabi berhenti umur 63 tu, Nabi tak solat dah. Nabi dah wafat. Jadi agama, solat, puasa semua berhenti takat tu. Dia faham ikut tu, kacau. Dia faham tu. Nabi, tuan-tuan faham kan? Nabi wafat pada usia 63 tahun. Maka bila mana Nabi wafat, segala amal ibadah yang dibawa oleh Nabi, solat apa semua tu terhenti. Jadi orang yang hidup lebih daripada usia tu, yang lebih umur 64, 65 sampai 70 tahun tu, maka tak payah solat lah. Dikira dia pencen lah. 63 tu umur pencen dia. Pencen solat, pencen puasa, pencen zakat. Sebab Nabi wafat. Ini fahaman dia rosak tuan-tuan. Rosak tuan-tuan. Jadi bukan itu agama dia, bukan dia kira cukup umur pencen dah, tak perlu dah buat dah. Ada macam tu tuan-tuan. Jadi orang yang meninggalkan solat kerana bukan sebab malas, tetapi kerana dia menafikan kewajipan solat, menolak tentang kewajipan solat, maka orang ini jatuh kafir. Dia kena bertaubat, dia kena mengucap balik dua kalimah syahadah, dan dia kena qada balik semua solat, dia kena ganti balik. Ni orang ni. Setengah ulama kata tak payah ganti lah, tapi dia kena ganti lah sebab dia tinggal apa semua. Ni. Tapi akidahnya, syahadahnya telah terbatal kerana dia telah menafikan kewajipan solat. Solat tersebut, solat dalam rukun Islam. Solat, puasa, zakat, haji, dia adalah rukun Islam. Menafikan salah satu daripadanya, maka terbatal akidah kita. Wajib bertaubat, wajib syahadah balik, mengucap balik, dan qada balik, tunaikan balik, dirikan solat balik. Yang dibuat dulu-dulu tu habis kan. Sebab syahadah terbatal, rugilah kalau dihidup 40 tahun, 50 tahun, dah solat 40 tahun, dah solat dah puasa 40 tahun, 50 tahun, tiba-tiba rosak akidah disebabkan fahaman ni. Disebabkan ini saja dia menafikan kewajipan solat, maka dia perlu syahadah balik, dia perlu mengucap balik. Sebab tu kita kena jaga-jaga ucapan kita, perlakuan kita. So dia dibezakan situ. Baik. Seterusnya, wa iqamis salat wa ita'iz zakat, kemudian wa hajjil bait, dan menunaikan haji. Dalam hadis yang lain, liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang berkemampuan memenuhi syarat-syarat tertentu. Liman istata'a ilaihi sabila. Yang keempat adalah ibadah haji. Ibadah haji ni pun satu hal juga baru-baru ni. Saya tengok berita baru-baru ni, lebih daripada 1,000 orang yang terpaksa menolak peluang untuk menunaikan ibadah haji tahun ini, hanya kerana gara-gara tidak mencukupi syarat, tidak mengambil dos vaksin. Saya bukan nak kempen vaksin
Saya bukan nak kempen bagi Islam, tapi itu dah syarat. Kerajaan Saudi telah menetapkan syarat mesti lengkap 2 dos vaksin dan juga booster. Nak pergi umrah ke nak pergi haji, mesti ini syaratnya. Kalau dah itu syaratnya, liman istata'a ilaihi sabila, kenalah penuhi. Kota dah ada, duit dah cukup, dapat surat daripada tabung haji, kita pula tak ready, tak nak pergi vaksin dan sebagainya, terpaksa tolak. Rugi tuan-tuan. Orang lain beratur dah. Saya berapa kali naik tabung haji tu, buatkan rayuan untuk mak mertua saya, buatkan rayuan untuk nak pergi haji. Sebab umur dia dah lebih dah, umur dia dah lebih 76 atau 77 macam tu dah. Tapi peraturan baru umur 65 tahun ke atas automatik dah tak layak nak pergi haji. Umur 65 tahun ke atas automatik terbatal, tak layak langsung dah nak pergi haji. Tuan-tuan kena maklum benda ni. Nak tahu nak apa, nak buat rayuan ke nak apa semua, tanya tabung haji, jangan tanya saya, tanya tabung haji. Jadi disebabkan itulah yang tidak berpeluang pergi haji ni berusullah pula untuk pergi umrah. InsyaAllah saya akan bawa jemaah 15 Ogos. Terus nak kempen 15 Ogos nanti insyaAllah selepas raya haji, saya akan bawa jemaah menunaikan haji. Sebab saya cerita mak betul saya tu, ala-ala dia tak dapat nak pergi haji, insyaAllah 15 Ogos nanti saya akan bawa dia untuk pergi umrah. Saya alhamdulillah setakat dah, saya tak tahu berapa kali dah ulang-alik untuk pergi umrah. Tapi itulah, bila sebutkan haji ini, dia merupakan rukun Islam bagi orang yang cukup syarat, sampai kotanya cukup syarat ni, maka ditunaikan ibadah haji. Tapi kadang-kadang dia bukan haji ni, ibadah haji ni orang kata belum sampai seru, belum dapat hidayah, belum sampai seru apa, bukan kira itu. Haji ataupun umrah ni, walaupun kalau haji ni liman istata'a ilaihi sabila, tapi ulama kata apa? Allah akan jemput kita untuk menunaikan haji dan umrah, datang ke Baitullah, datang ke rumahnya, bagi orang yang benar-benar mahu, bukan orang yang benar-benar mampu. Berapa ramai di kalangan keliling kita yang benar-benar mampu tapi tak mahu. Saya pernah jumpa depan mata kepala saya, dia offer pergi haji secara percuma, tak nak pergi. Allahu Akbar. Kenapa lagi liran tu tak dapat kat saya? Kan? Di offer, diberi tawaran pergi haji secara percuma, tapi tak nak pergi. Sebab tu Allah akan jemput orang yang benar-benar dia mahu saja, bukan benar-benar dia mampu. Walaupun dapat pergi free, walaupun dia ditaja, walaupun dia memang kaya raya, boleh pergi balik hari, pergi haji balik hari, duit banyak, anytime dia boleh pergi, setiap tahun dia boleh pergi. Bukan kira siapa yang mampu, tapi benar-benar yang mahu. Ada orang yang benar-benar mahu. Tuan-tuan pernah dengar cerita tak? Satu warga Afrika, saya tak silap saya di Uganda kot. Satu hari dia tengok depan rumah dia ada dijumpa drone yang kamera terbang tu, yang rakam tu, dijumpa drone. Dia tengok drone ni boleh terbang, dia kata alangkah bagusnya kalau drone ni boleh bawa saya pergi ke Mekah. Dia fikir itulah, alangkah bagusnya kalau drone ni boleh terbang dan angkat bawa saya pergi ke Mekah untuk tunaikan haji. Tuan-tuan tahu apa kesudahannya? Drone ini adalah milik agensi berita Turki. Lepas dilaporkan benda tu hilang dan didapat maklumat drone tu ada di sekian-sekian kawasan, kemudian dipulangkan balik. Tuan ni yang orang Afrika tadi pulangkan balik, maka dia bagi tahu, boleh tak drone ni bawa saya pergi ke ni? Dia kata boleh. Kamu siap-siap baik-baik, kamu akan ditanya sepenuhnya untuk menunaikan ibadah haji. Free je dapat. Ni orang yang benar-benar mahu. Tak mustahil orang yang susah, yang miskin, tidak ada apa-apa dalam kehidupannya, walaupun dia tak ada kota sekalipun, walaupun dia tak ada harta duit apa dalam tabung haji simpan akaun tabung haji pun tak ada. Tapi kalau dia benar-benar mahu, Allah boleh buka jalan. Kalau dia benar-benar mahu, Allah boleh buka jalan. Alhamdulillah, saya haji belum, tapi umrah dah banyak kali, dan tak pernah pun saya pergi umrah bayar ataupun guna duit sendiri. Semua ditaja sebab saya bawa jemaah lah. Saya bawa jemaah dan ditaja, alhamdulillah. Tapi asal awal dulu memang kita ada rasa kerinduan, benar-benar mahu minta, ya Allah, aku nak datang ke rumahmu, aku nak kena minta, tuan-tuan. Orang yang nak pergi haji kena minta sungguh-sungguh dengan Allah. Orang yang nak pergi umrah kena minta sungguh-sungguh dengan Allah. Kesungguhan itulah yang akan Allah buka jalan pada kita, bukan atas kemampuan kita. Baik, itu dalam bab haji. Wa shaumi syahri Ramadan, rukun Islam yang kelima, puasa pada bulan Ramadan.
Yang ni saya tak ceritalah panjang, sebab tuan-tuan pun dah panjang cerita sebulan Ramadan kan, dengan tazkirah Ramadannya, dengan macam-macam kuliah Ramadan dan sebagainya. Jadi 5 asas perkara rukun Islam, 5 asas ini yang Nabi SAW sebut sebagai asas ataupun binaan, yang asas yang mendirikan agama. Sebab tu disebut bunia. Telah terbina Islam itu dengan 5 asas ini. Hilang salah satu daripadanya, maka tidak sempurnalah keislaman tersebut. Ustaz, kalau saya tak mampu pergi haji, tapi kamu masih yakin tentang kewajipan haji, kamu masih percaya, yakin, berpegang haji itu adalah kefarduan, haji itu adalah kewajipan, haji itu adalah rukun Islam, cuma kamu tidak cukup syarat, tapi tetap kita dapat pegang kepada kesempurnaan agama Islam. Sebab itu disebut sini, Islam merupakan agama yang sempurna berasaskan 5 asas itu, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan daripada 5 binaan inilah maka lahirlah perintah-perintah yang lain sebagaimana yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun hanya dinyatakan 5 perkara sahaja. Macam saya sebutkan tadi, Islam bukan hanya 5 ini, Islam banyak lagi. Dalam ibadah, solat, puasa, zakat, haji, ini ibadah. Dalam bab muamalah, jual beli, pelaburan, pinjaman, pembiayaan, apa lagi, saya lupa dah. Ini dalam bab muamalah. Dalam bab munakahat pula, Islam juga dalam bab munakahat, bertunang, yang disebut sebagai khitbah, bertunang, berkahwin, cerai, rujuk, talak, semua dibincangkan dalam munakahat. Lepas tu dalam bab apa lagi? Dalam bab jinayat, hudud, qisas, ta'zir, semua dibincang dalam ilmu jinayat. Sebab tu Islam bukan hanya 5 ini. 5 ini asas, dan dia akan dipecahkan lagi. Dia akan keluarkan lagi, dipecahkan lagi. Dan 5 ini asas, kalau kita pegang, insya-Allah akan sempurnalah agama Islam kita. Baik, hadis ini juga adalah sebuah perumpamaan Islam yang diturunkan oleh Tuhan dengan suatu binaan agar kefahaman itu menjadi jelas. Pelaksanaan rukun Islam yang 5 itu akan menzahirkan 2 hubungan yang ampuh antara hablum minallah, hablum minannas. Hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia. Hubungan dengan Allah apa? Syahadah, solat, ini hubungan dengan Allah. Hubungan dengan manusia apa? Zakat, hubungan kita dengan manusia. Walaupun hakikatnya kita buat zakat, kita keluarkan zakat itu untuk Allah, tetapi ada hubungannya yang disebut sebagai hablum minannas. Zakat itu disampaikan kepada asnaf, 8 asnaf fakir miskin dan sebagainya, adalah untuk hubungan kita kepada manusia. Dalam kehidupan ini, agama Islam perlu dipatuhi dan taati agar sentiasa mendapat mardhatillah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, faham 5 asas agama Islam ini tanpa kita menafikan, tanpa kita menidakkan, maka sempurnalah akidah kita, sempurnalah Islam kita. Meskipun yang kelima yang disebutkan tadi, haji itu, liman istata'a ilaihi sabila, kena ada kota, kena ada itu, kena ada ni, cukup sampai kita pergilah, insya-Allah Allah permudahkan. Okey? Baik, itu sahaja insya-Allah pada malam ini. Hadis yang ketiga yang kita kongsikan pada malam ini, dan mudah-mudahan syahadah kita sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat kita juga diterima dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haji kita dibuka jalan dan dipermudahkan untuk kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga puasa kita dan segala amal ibadah kita juga mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.